Okay, cikgu nak korang semak jawapan korang. First kali tengok dekat sini. Kita tengok. Ni soalan pertama, tak ada apa-apa sangat. The value of 76.85 blah blah blah. Ini just masukkan input dalam calculator, dapat 17.2169. Round off to four significant figure, korang akan dapat 17.22. Next, soalan number 2 dan 6A, tak ada masalah. 3, jawapan dia B. Okay, number 4 ni bagi cikgu tak ada jawapan. Okay, first dia dah salah dah. Dia bagi kat sini kilometer cube ni adalah volume. So cikgu rasa kilometer square soalan dia. And then second problem, sebab area dia bagi dalam kilometer square, korang kena tukar yang lain kepada kilometer. So 2150 divide by 1000 dapat 2.15. Ini dapat 1.65. Ini dapat M over 1000. Maksudnya baru korang convert kepada km lah ni kalau korang divide by 1000 sebab unit original adalah meter. Masukkan value dia dalam ni, tengok dekat atas ni. Okay, solve the algebraic equation. Korang akan dapat jawapan yang betul lah ni. M equal to 1, 2, 3, 4 2.72 times 10 to the power of 4. Kalau korang dapat macam ni, betul lah jawapan dia. Okay, selain daripada ni salah. Okay, cikgu check lagi sekali. Mungkin cikgu ada buat careless mistake ke. 2.15 times 1.65 2 into 6. Okay, jawapan cikgu betul. So tak ada jawapan lah maksudnya. Okay, yang ni kita boleh buat calculation, ataupun kalau korang tak nak, korang boleh tulis macam ni, buat small table. Okay, kita masukkan 4203. 4203. 4 dah ada kat sini, 2 dah ada kat sini. Yang 0, 5 to the power of 1 memang tak ada. So yang tinggal ni je. X ni equal to 3. Ataupun ada cara lain yang kau boleh pakai pun boleh juga. Okay, ni kita minuskan pakai calculator, tukar mode kepada pakai base and then pakai binary, BIN 100. Okay, minus dengan 100 010 dapat Q is equal to, dalam base 2 terdapat 100 110 base 2. Okay, change into base 8. Okay, base 2 base 8 tak payah nak lalu base 10, ada shortcut. So korang boleh buat macam ni kita tahu base 2. Okay, ni cikgu buat base 2, ni adalah base 8. Base 2 starting from 0 1 1 0 1 1 100 101 110 111. Okay, base 8 dia starting dengan 0 1 2 3 4 5 6 7. Dalam base 8 mana ada nombor 8. Okay, so kita tengok 100. Cikgu tengok kat sini, 100 adalah equivalent to 4. Lagi satu 110 equivalent to 6. So jawapan dia adalah 46 base 8. Okay, boleh pakai cara macam tu. Tengok balik, korang boleh pause video, replay balik kat sini. Okay, next soalan. Kita dah tahu lah kalau ni adalah ada 5 sides, maksudnya pentagon. Number of sum of interior angle equal to 440. Kita nak calculate the value of x. Sebab ni adalah paper 1, korang guna shift off je. Kau tulis 540 alpha equal 128 plus 100 plus 112 plus 5x. Shift off, kita dapat terus jawapan 40. So paper 1 biasakan terus sebab kita nak kena jimat masa korang tak banyak. Okay, soalan yang seterusnya kita tahu ni angle kat center, ini angle kat center 150. This is angle at circumference. Angle kat circumference divide by 2. So 150 divide by 2 dapat 75 degree. Okay, kita dapat x. To calculate y, we know that ini tangent, this is radius, so the angle must be perpendicular ataupun 90 degree. So kita fokus kat triangle yang ni. So to calculate y, this is 90 degree. 360 minus 90 minus 150 minus 82 is equal to y, ataupun y sama dengan 360 minus 90 minus 150 minus 82 dapat 38. Okay, y dah ada, x dah ada, korang tambahkan lah sebab soalan nak x plus y. 38 plus dengan 75 dapat 113. Okay, in diagram 4, B is rotated through 360
90 degree clockwise about the origin. Okay, 90 degree clockwise, anti-clockwise about the origin. What is the coordinate of the image of point B? Okay, siapa yang tak tahu, tengok lagi sekali. Kita buat simbol Nazi kat sini. Okay, sekarang ini adalah center. This is center. Position B kat sini. Okay, position B kat sini. So, cikgu kena naik ke atas ke kiri. So, naik ke atas 1, 2, 3, 4. 4. Ke kiri 1, 2, 3. 3 kali. So, bila kita buat anti-clockwise, dia pusing lawan arah jam. Pergi sini lah. So, kalau tengah 3, sini pun 3, kat luar 4, sini pun 4. So, daripada center kena naik atas and then ke kanan. So, 1, 2, 3 ke atas, ke kanan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Done. So, dapat jawapan dia 4, 3. Okay, jawapan dia D. Done. Okay. So, itu saja. Okay, number 10. Which of the points A, B, C, D is the image of R under enlargement? Enlargement korang kena buat straight line. Okay. So, ini kalau nak tahu dia punya center of enlargement, cara kita buat line between two corresponding point Q and Q. Okay, ni line pertama. Line kedua, point dia tanya apa? Dia nak point R Okay kita sebenarnya center of enlargement dia kalau akan dapat kat line ya. Center dia kat sini Okay, so nanti korang buat garisan lagi sekali, kita akan dapat jawapan dia. Tak silap cikgu, jawapan dia mungkin C lah. Korang buat pembaris dekat kertas tu. Antara C dengan D, korang kena buat pembaris betul-betul. Okay, cikgu buat lagi sekali. Maybe C, maybe D. Okay, ada cara lain yang cikgu boleh buat. Okay, sebab cikgu tak ada pembaris, tak boleh nak pakai kat sini. Ada cara lain, jangan risau. Cara dia kat sini, cikgu nak pergi ke point R kan. Tengok ni 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 dengan 5. So, kalau dia enlarge, yang ni gandaan 2 lah. So, cikgu kena buat ni, 2 times 2, 1, 2, 3, 4. So, 2 times 2 dapat 4. 5 times 2 dapat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawapan dia adalah C. Okay, jawapan dia C. Sebab cikgu tak ada pembaris, cikgu kena buat cara tu lah. Okay, ni tak payah buat. Korang tak belajar lagi. Ni memang tak belajar lagi, obviously. Okay, ni pun tak belajar lagi. So, tinggalkan. Tak boleh lagi buat. Next one. Which of the following is the set of the edges? So, kita ada AB, AB, AA, AC, CC, BC. Okay, kita tengok apa yang kita ada. AA, BB. Ni ada BB, so salah. AB, AB double So, ni ada double. Ni tak ada AB, AB. Salah. So, ni pun tak ada AB, AB. Pun salah. Jawapan dia C. Okay, ni kena just tengok je lah. Okay, state the type of this graph. This is a directed graph. Jawapan dia C. Okay, so ni adalah untuk video pertama. Nanti juga akan bagi video-video seterusnya. Okay, bye.